Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 12 Julai 2022 bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona bertelaikan. Baik saudara, kita saksikan paparan utama malam ini. 9 juta isi rumah dikecualikan bayaran pelepasan kos elektrik tidak seimbang. China komited perkukuh perkongsian strategi komprehensif dengan Malaysia. Memperkukuh hubungan perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dengan China ke tahap yang lebih tinggi. Perkara mengenainya dibincangkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Menteri Luar China Wang Yi dalam majlis menghadap di Istana Negara. Usaha itu selari peningkatan jalinan hubungan Malaysia-China ke tahap perkongsian strategi komprehensif pada 2013. Kedua-dua negara akan menyambut ulang tahun ke-10 perkongsian itu tahun depan. Pada majlis menghadap selama 45 minit, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa sukacita terhadap hubungan istimewa Kuala Lumpur-Beijing yang terjalin sejak 1974. Baginda menzahirkan penghargaan kepada kerajaan China atas bantuan dan kerjasama dalam memerangi COVID-19 serta usaha pemulihan pasca pandemik. Penghargaan turut dizahirkan Seri Paduka kepada Wang Yi atas persilaan kepada baginda untuk mengadakan lawatan rasmi ke China. Sultan Abdullah juga berkenan mempersilakan Presiden China Xi Jinping untuk mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia. Turut disentuh kedua-dua pemimpin projek-projek pelaburan syarikat China di Pahang, khususnya Malaysia-China Kuantan Industrial Park. Sultan Abdullah bertitah kesemua projek tersebut menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi terutamanya di Pahang dan wilayah ekonomi pantai timur Malaysia ECER. Dalam pertemuan bersama Perdana Menteri di Wisma Putra pula, Wang Yi sekali lagi menyuarakan komitmen China untuk meningkatkan kerjasama dua hala dengan Malaysia. Ini meliputi usaha menangani cabaran semasa antaranya inflasi global dan keselamatan makanan. Pertemuan selama sejam turut membincangkan isu berkepentingan bersama termasuk dalam pembangunan ekonomi digital. Wang Yi menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Malaysia atas peluang diberi kepada syarikat-syarikat infrastruktur China untuk terlibat dalam projek pembangunan Malaysia termasuk projek landasan rel pantai timur ECRL. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Malaysia mengalu-alukan minat lebih banyak delegasi rasmi dan perniagaan dari China seperti Huawei untuk sama-sama terlibat dalam menjayakan agenda digital kerajaan. Ke arah itu, Perdana Menteri menyuarakan hasrat untuk mengadakan lawatan rasmi ke China dalam masa terdekat dan melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden dan Premier Republik itu. Dalam pertemuan bersama Wang Yi, Perdana Menteri turut menyuarakan pandangan bahawa setiap konflik yang berlaku antara Kuala Lumpur dengan Beijing perlu diselesaikan melalui rundingan, bukannya peperangan. Susulan itu, Wang Yi dalam sidang medianya memaklumkan China akan mempercepat rundingan Kod Tata Laku COC dalam menjadikan Laut China Selatan sebagai laut keamanan dan kerjasama. Usaha menjayakannya akan dilaksana bersama negara anggota ASEAN. 我们凝聚了维护地区和平稳定的政治共识，将倡导真正的多边主义，践行开放的区域主义，维护东盟的中心地位，以及以东盟为主导的区域合作的架构，拒绝阵营对抗和冷战思维，加快推进 COC 的磋商，共同把南海建设成为和平之海、合作之海。 Dalam pada itu, Wang Yi memaklumkan China bersedia untuk mengimport lebih banyak minyak sawit Malaysia. Import produk agro dan buah-buahan tropika tempatan juga akan dipertingkat.
亲民的务实的举措，中方愿进口更多的马来西亚的棕榈油，还有你们的热带水果。今天中午我们进行了工作午餐，最后好朋友给我上的甜点是猫山王做的这个 cake， 那么给我留下深刻的印象，非常的好吃。China rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dan menyumbang 18.9% kepada jumlah dagangan global negara pada 2021. Dalam tempoh sama, nilai dagangan China dengan Malaysia juga mencecah rekod tertinggi iaitu 101.55 bilion dolar Amerika atau 450.6 bilion ringgit. Pada 2021 juga, stok pelaburan langsung asing dari China ke Malaysia mencecah 25.91 bilion ringgit. Sementara pelaburan yang diluluskan dengan penyertaan dari China ialah 16.6 bilion ringgit. Manakala pelaksanaan pelaburan dengan penyertaan dari China mencecah 1.82 bilion ringgit. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. 9 juta akaun pengguna elektrik domestik di negara ini dikecualikan daripada membayar pelepasan kos tidak seimbang ICPT. Pengecualian menyebabkan kerajaan perlu menanggung kos tambahan 5.8 bilion ringgit. Dan mulai bulan depan, kadar subsidi elektrik yang ditanggung kerajaan akan dipapar dalam bil akaun pengguna. Mulai bulan depan ni, bil ini akan tulis. Okey, kalau kata dia pakai 300 kilowatt jam, berapa subsidi dia tertulis di situ. Elektrik ni hanya dibayar mengikut keperluan saja, malahan ada subsidi pula oleh kerajaan. 24 Jun lalu, Perdana Menteri mengumumkan kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung kekal. Kajian terhadap mekanisme untuk sistem subsidi bahan api bersasar tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kredibiliti dan keyakinan adalah penting dalam melaksanakan sistem tersebut. Justru penelitian menyeluruh perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi memastikan pelancarannya dan pelaksanaannya berjalan lancar. So we need to have choices for people to use. That's why also it's taking a longer time. We want to have a complete and holistic solution so that people, the customer experience of using this new solution will be good, because this is a major exercise, like I said, involving so many Malaysians. Selain menjadi langkah utama yang meliputi seluruh negara, sistem itu juga akan memberikan penjimatan terutama daripada golongan T20. Sebelum ini, kerajaan menganggarkan subsidi pada tahun ini untuk mencecah 77.7 bilion ringgit, bermakna subsidi bahan api akan mencecah 30 bilion ringgit. Dakwaan sesetengah pihak bahawa kerajaan berdiam diri apabila berlaku kenaikan harga barangan adalah tidak wajar. Pelbagai usaha telah dilaksana untuk membantu rakyat mendepani situasi mencabar itu. Antaranya, meneruskan bantuan keluarga Malaysia BKM. Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Azman Azhar Abu Hanifah berpandangan, kerajaan sentiasa mengambil langkah terbaik yang mengutamakan kebajikan rakyat selain mengawal ekonomi negara agar tidak merosot. Kita perlu ambil maklum, kenaikan harga barang ini bukan hanya berlaku dalam negara kita, tetapi ini adalah masalah global
disebabkan peperangan Malaysia, Rusia dan Ukraine ini, banyak negara-negara terkesan akibat peperangan ini dan juga disebabkan selepas pandemik COVID-19 banyak negara yang mempunyai masalah sama. Tetapi kerajaan Malaysia di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil pendekatan untuk terus menyalurkan bantuan dan subsidi terus kepada rakyat berjumlah lebih 77 bilion. Usahawan tokoh korporat Jagaro Simanca juga senada dengan pandangan itu, terutama apabila kerajaan setuju menambah nilai BKM sekiranya harga barangan terus meningkat. BKM tu berapa jumlah tu yang diberi, itu yang paling penting sekarang ni. Sebab B40 sekarang ni kebanyakan kalau kita tengok lepas pandemik COVID-19 ni, banyak yang daripada M40 pun dia dah masuk dalam B40 kebanyakan dia. So sekarang ni kerajaan lebih kena melihat berapakah jumlah yang nak diberikan untuk kumpulan sasar bagi untuk membantu kumpulan-kumpulan B40 ni. Baik, malam ini sebahagian lagi warga kota kembali ke rumah masing-masing selepas berhari raya di kampung. Dan untuk mengetahui keadaan di Lebuh Raya Utama, kita ke Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bersama wartawan Fabian William. Ya, silakan Fabian. Ya, Syaril dan Fiona. Aliran trafik Lebuh Raya Utama negara ketika ini masih lagi menunjukkan peningkatan jumlah kenderaan dan ia dijangka akan terus meningkat hingga ke lewat malam ini. Ia susulan ramai lagi perantau sebenarnya yang baru saja memulakan perjalanan mereka balik ke ibu negara selepas cuti Hari Raya Aidiladha dan juga cuti hujung minggu yang agak panjang. Dan kesesakan ini boleh kita lihat di paparan skrin di belakang saya ini yang menunjukkan kesemua kesesakan yang berlaku adalah menghala ke arah ibu negara, manakala arah bertentangan aliran trafik adalah lancar. Dan antaranya dari arah pantai timur adalah dari di Bentong, Karak dan juga Gombak yang dijangka menyebabkan sedikit kelewatan, dan dari arah selatan pula di Pedas Linggi dan juga Port Dickson. Manakala dari arah utara, peningkatan aliran trafik boleh dilihat di kawasan Jambatan Sungai Perak. Dan meskipun terdapat peningkatan jumlah kenderaan, namun keadaan di semua lebuh raya masih terkawal sehingga ke saat ini. Saudara, LLM menjangkakan lebih 1.5 juta kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya utama negara sehingga lewat malam ini. Dan menurut data yang kami peroleh, jangkaan kenderaan yang menggunakan lebuh raya plus adalah tertinggi iaitu 1.2 juta. Seterusnya, lebuh raya KL Karak 170,000, manakala LPT1 pula mencatatkan 148,000 dan LPT2 adalah sebanyak 18,000 kenderaan yang dijangka menggunakan lebuh raya tersebut. Dan kepada yang menonton ketika ini, rancang perjalanan anda dengan baik selain memastikan baki Tashengo dan juga Smartec anda mencukupi, dan pandu, cermat dan semoga selamat tiba ke destinasi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Untuk itu kita kembali semula kepada Syaril dan juga Fiona di Yang Sapuri. Silakan. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Assalamualaikum, saya Yazman.
Dan saya Azhar Brani. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat seluruh muslimin dan muslimat yang akan menyambutnya dan yang akan memandu pulang ke kampung. Hati-hati dengan raya, bawa motor yang laju, jangan sampai accident macam kita. Macam kita pilih mengantuk lebih dulu dan yang paling penting harga tertib pembangunan. Ekonomi Malaysia akan mengalami momentum pertumbuhan lebih baik menjelang suku ketiga tahun ini. Keyakinan disuarakan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengambil kira perangkaan awal bagi suku kedua tahun ini yang menunjukkan pertumbuhan kukuh. Bagaimanapun, Malaysia tetap perlu bersedia menghadapi segala kemungkinan termasuk kemelesetan ekonomi global. Sekiranya berlaku, sokongan akan diberi kepada sektor memerlukan bagi memastikan ekonomi kekal mampan. Having said that, things are very fluid, right? So we will, as a trading nation, as an open economy, as a small economy as well, we, small open economy, we need to also monitor the growth globally. So we will watch this closely. But for now, based on the data we have, the projection still remains. Hubungan dua hala Malaysia-Turki akan terus berkembang terutama dalam sektor perdagangan dan ekspor komoditi negara. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata lawatan terbaru Perdana Menteri ke negara itu turut membina jaringan hubungan lebih erat antara komuniti perniagaan, seterusnya meningkatkan keyakinan Turki terhadap kualiti minyak sawit negara. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan beberapa MOU yang dimeterai akan menyokong usaha meningkatkan ekspor komoditi negara. Ia bertepatan misi perdagangan ke negara itu pada Mac lalu. Turki kekal menjadi pasaran penting bagi komoditi keluaran negara. Tahun lalu, perdagangan produk komoditi pertanian kedua-dua negara mencecah 6.02 bilion ringgit dengan nilai ekspor 5.99 bilion ringgit. Ekspor produk pertanian komoditi ke Turki pula meningkat 49.5% daripada 4.01 bilion ringgit pada 2020. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 4 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara. Istiadat penyerahan watikah pelantikan berlangsung di Istana Negara. Ya, turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Ketua-ketua perwakilan Malaysia yang dilantik iaitu Duta Besar Malaysia ke Republik Korea, Datuk Lim Juai Jin, dan Duta Besar Malaysia ke Jepun, Syahril Effendi Abdul Ghani. Juga Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah, dan Duta Besar Malaysia ke Iran, Khairi Omar. Program berjalan teguh bersama keluarga Malaysia dijangka menarik penyertaan 10,000 individu. Ia antara 4 acara utama anjuran Jabatan Penerangan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Turut diadakan program Kembara Keluarga Malaysia, program Semarak Gemilang 2022 dan program Merdeka at Community Keluarga Malaysia.
Kita nak merayatkan sambutan bulan kemerdekaan pada tahun ini. Jadi maksud merayakan ialah kita bukan saja nak rakyat datang tengok, tapi rakyat datang bersama keluarga, bersama datuk-datuk, nenek-nenek, cucu, anak-anak, bersantai bersama pemimpin-pemimpin negara. Kesemua program berkenaan akan mula dilaksana 30 Julai ini di Putrajaya serentak Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022. Turut berlangsung acara pelepasan konvoi Kembara Keluarga Malaysia 2022 oleh Perdana Menteri. Keselamatan perairan negara sentiasa menjadi keutamaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terutama pada musim perayaan. Ia berikutan terdapat banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah rentas sempadan dalam tempoh tersebut. Justru aktiviti pengawasan dan pemantauan maritim di peringkat menerusi darat mahupun udara. Ikuti laporan eksklusif yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang berpeluang mengikuti operasi pengawasan maritim melalui udara bersama Maritim Malaysia di perairan Selat Melaka. Sebelum bergerak, kami diberi taklimat ringkas mengenai perjalanan operasi dan kawasan tumpuan pengawasan udara. Operasi tertumpu di sekitar sepadan perairan Malaysia-Indonesia seluas 5,000 batu nautika persegi. Pemantauan dilakukan menggunakan pesawat Bombardier CL-415MP milik Maritim Malaysia. Sekarang kami berada di ketinggian 5,000 kaki dari permukaan laut dan aktiviti pemantauan maritim dari udara sedang dilakukan oleh pihak APMM ketika ini untuk memastikan keselamatan perairan negara terjamin dan tiada bot dan kapal mencurigakan masuk ke kawasan perairan negara ketika ini. Sekurang-kurangnya 2 pesawat udara digerakkan pada setiap hari terutama di kawasan hotspot yang sering menjadi tumpuan penyeludup dan warga asing. Cubaan beberapa penyeludup dari negara jiran yang memasuki perairan negara pada Ahad lalu berjaya digagalkan hasil pengawasan pesawat Maritim Malaysia selain sekatan bot ronda maritim. Kebanyakan daripada mereka-mereka yang melakukan kesalahan di perairan negara ini, dia menunggu masa untuk melakukan kesalahan ini disebabkan oleh musim-musim perayaan. Jadi mereka mungkin memikirkan yang penguatkuasa mungkin tidak bertugas. Tapi malangnya ketika kami melakukan rondaan terjumpalah bot penyeludup tersebut. Maritim Malaysia akan sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan bagi memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terjamin. Laporan Muhammad Ashraf Ishak untuk RTM. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Nazri Fahmi, silakan. Kem voli negara akhiri kemarau 13 tahun. Hikmat Cristiano Ronaldo masih diperlukan. Syahril dan Fiona, Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan berita ini.
Natasha Muhammad Roslan dan Sin Lee Jin memastikan kem bowling negara tidak pulang dengan tangan kosong apabila meraih pingat gangsa dalam acara bergu wanita di Kejuaraan Dunia 2022 di Alabama, Amerika Syarikat hari ini. Menurut laman web World Games 2022, Natasha Lee Jin mengatasi cabaran sengit pasangan Colombia, Juliana Franco Clara Guerrero dengan kemenangan 2-0 di Komplek Convention Birmingham Jefferson. Kemenangan itu juga membolehkan Lee Jin melunaskan dendam terhadap Guerrero selepas tewas pada pusingan 16 terakhir perlawanan persaingan wanita sebelum ini. Terdahulu, Natasha Lee Jin terlepas peluang merebut pingat emas selepas tewas kepada lawan dari Denmark di seperakhir semalam. Mereka memulakan kempen dengan menyingkirkan pasangan Puerto Rico 2-0 di pusingan 16 terakhir dan mengenepikan bergu Belanda juga 2-0 pada suku akhir. Penampilan terbaik kem bowling negara di Kejuaraan Dunia adalah pada edisi 1997 di Finland dengan Sharon Low Daniel Lim perangkut emas acara bergu campuran. Sementara itu, Sin Lee Jin mengakui kejayaan meraih pingat gangsa itu akan menjadi memori terindah buat dirinya dan rakan gandingan Natasha Roslan. Ini kerana ia adalah pingat pertama yang berjaya dimenangi Malaysia dalam tempoh 13 tahun. We are proud to be representing Malaysia at the World Games 2022 here in Alabama, and we are really happy that we are able to win the bronze medal today in the women's doubles event. I believe this is the first medal after 2009, and we are really happy that we are able to bowl well today after so long that we have not been competing. And yeah, that's all. Sebelum ini, kali terakhir Malaysia memenangi pingat di Kejohanan Dunia adalah menerusi pencapaian 2 gangsa sewaktu edisi di Kaohsiung, Taiwan pada 2009. Perkembangan sukan bola sepak, skuad negara akan belajar daripada kekalahan di tangan Laos semalam apabila turun berdepan Vietnam di separuh akhir Kejohanan bawah 19 tahun EFF di Indonesia esok. Itu jaminan yang diberi Ketua Jurulatih Hassan Sazali Muhammad Waras menjelang pertemuan dengan juara kumpulan A itu. Rekod tanpa kalah skuad B19 negara lebur selepas tewas 0-1 kepada Laos pada aksi terakhir kumpulan B sekaligus muncul naib juara dengan 7 mata. Hassan Sazali yakin kekalahan itu akan mencetuskan semangat juang dan kebangkitan anak-anak buahnya apabila berdepan pasukan pilihan seperti Vietnam. Namun skuad negara masih perlu berwaspada dengan ancaman dan kekuatan pasukan lawan. Jelasnya Vietnam memiliki kawalan bola yang bagus berbanding pemain Malaysia dan situasi itu perlu dihalang pada pertemuan esok. Sebelum ini, skuad B19 kebangsaan mempunyai rekod baik dalam 3 edisi terakhir kejohanan dengan menjuarai edisi 2018 selain muncul naib juara pada edisi 2017 dan 2019. Kementerian Belia dan Sukan KBS yakin semua pemain badminton negara akan memperbaiki prestasi masing-masing dan mempamerkan kebangkitan pada kejohanan akan datang termasuk Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham hujung bulan ini. Menteri Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur berkata kesemua pemain negara telah mempamerkan aksi terbaik pada kejohanan terbuka Malaysia dan Masters Malaysia yang berakhir minggu lalu. Menurutnya, meskipun tiada pemain negara beraksi di pentas final, ia tidak bermakna prestasi mereka semakin merosot teruk. Pada saya, mereka telah menunjukkan persembahan yang baik. Gagal sampai ke peringkat akhir tidak semestinya menyatakan mereka telah merosot. Usaha perlu digiatkan dari semasa ke semasa walaupun mereka menjadi juara. Dan sekarang mereka perlu membawa nama Malaysia di persaingan seterusnya yang saya kira cukup penting ialah di Sukan Commonwealth. Sama-sama kita doakan dan saya juga percaya mereka akan tetap berikan yang terbaik untuk Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Kenduri Rakyat Aidil Adha Perikatan Nasional Negeri Perak di Manjoy semalam. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke memberi amaran keras bahawa penyalahgunaan dadah boleh memusnahkan kejayaan seseorang atlet serta imej peribadi dan juga negara.
Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan susulan kes seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan yang ditahan polis dipercayai memiliki dadah. Sabtu lalu, media melaporkan bekas pemain berusia 36 tahun tersebut ditahan polis di Johor Bahru. Bagaimanapun, Datuk Seri T berkata perkara itu masih lagi dalam siasatan pihak polis. Tambahnya, pihak Kementerian amat kesal dan memandang serius mengenai penyalahgunaan dadah dalam arena sukan negara. Meskipun dadah jenis metafetamin boleh meningkatkan prestasi, namun ia tetap memberi kesan buruk kepada kesihatan atlet. Antara kesan buruk itu ialah ia mampu menjejaskan kesihatan mental atlet dengan menyebabkan penggunaannya mengalami psikosis, halusinasi visual dan gejala-gejala negatif lain. Sukan pemotoran, keputusan sama ada pelumba negara, Sarifuddin Azman atau Damok dapat beraksi dalam kejuaraan MotoGP Malaysia Oktober depan bakal terjawab sedikit masa lagi. Damok berpeluang beraksi di hadapan peminat sendiri menerusi tiket wildcard dan difahamkan pengurus SIC Racing Team Zulfahmi Khairuddin kini telah berada dalam fasa akhir membicarakan perkara berkenaan di Portugal. Namun jelas Zulfahmi keputusan akhir mengenai program wildcard berkenaan hanya akan diumumkan oleh Persatuan Pasukan-Pasukan Lumba Motosikal Antarabangsa IRTA. Dan tujuan saya pun datang ke Lita ni, datang ke Portimao ni sikit sebanyak untuk berbincang kita punya final plan tentang wildcard program ni. Dan siapa kita tak boleh announce lagi, most likely will be Damok. So tapi kita belum announce lagi, kita belum dapat lagi placement wildcard tu, sebabnya IRTA akan bagi tahu agak last minute. Placement wildcard ni selalunya 2 minggu sebelum event. Damok sebelum ini pernah beraksi di bawah tiket wildcard termasuk di Jerez dan Catalunya, Sepanyol, selain di Portimao, Portugal. Sebelum ini, SIC Racing Team mengumumkan akan mendapatkan sekurang-kurangnya 5 atau 6 tiket wildcard buat Damok, termasuk di MotoGP Malaysia yang akan berlangsung pada 21 hingga 23 Oktober depan. Perkembangan sukan luar negara, Cristiano Ronaldo masih dalam perancangan Manchester United dan tidak akan dijual. Itu tegas pengurus baharu United Erik ten Hag mengenai masa depan Ronaldo di Old Trafford musim depan. Kenyataan itu sekaligus memadam spekulasi bahawa bintang Portugal itu mahu meninggalkan The Red Devils. Ten Hag menjelaskan perkara itu di Bangkok ketika United menjalani persiapan menghadapi Liverpool bagi aksi persahabatan pramusim malam ini. Ronaldo tidak mintai siri jelajah Asia tersebut dan ketiadaannya telah menghangatkan lagi kabar angin bahawa pemain berusia 37 tahun itu mahu meninggalkan United. Haven't told me this, so I have read, but what I say, Cristiano is not for sale. Cristiano is in our plans and we want to get success together. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, so that's it. And I'm looking forward to work with him. He's not with us, and that is due to personal issues. I spoke with him but before this issue came up, I had a conversation with him and I had a real good talk. Ronaldo telah meledak 24 gol dalam semua kejohanan buat United dan dikatakan kecewa dengan prestasi kelabnya itu selepas gagal layak ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Ten Hag pula akan mengendalikan perlawanan pertamanya bersama United menentang Liverpool malam ini sebelum meneruskan jelajah pramusim ke Melbourne, Australia. Sementara itu, bintang Mesir Mohamed Salah dan pemain baharu Darwin Nunez menjadi antara pemain yang menarik perhatian peminat Liverpool ketika menjalani latihan di Bangkok semalam. Liverpool akan berdepan Manchester United malam ini dalam aksi pertama siri jelajah pramusim di Asia. Jelajah tersebut adalah sebahagian daripada persiapan mereka sebelum menghadapi kempen Liga Perdana Inggeris yang akan bermula pada bulan depan. Sebelum ini, pengurus The Red Jurgen Klopp mengakui pasukannya akan tetap memburu kemenangan ke atas United meskipun ia hanyalah aksi persahabatan. Selepas Bangkok, Liverpool akan meneruskan jelajah mereka ke Singapura.
Edisi Sukan 12 Julai 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Fahmi Syukrin. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Sebuah pesawat terpaksa melakukan pendaratan cemas di sebuah lebuh raya. Mujur juruterbangnya cekap mencari ruang untuk mengelak kemalangan. Ya, kita saksikan dalam hashtag malam ini. Seorang juruterbang terpaksa melakukan pendaratan cemas di sebuah lebuh raya. Tindakan itu diambil selepas enjin pesawatnya mengalami kegagalan. Mujur pesawat itu tidak bertembung dengan kenderaan lain di lebuh raya itu. Video terbabit dimuat naik di Twitter Andrew James. Tiada kecederaan dilaporkan. Personaliti media sosial Cabby Lam bergelar individu dengan pengikut paling ramai di TikTok. Kedudukan itu sekaligus menyingkirkan Charlie D'Amelio. Video-video Lam 20-an sering mencuit hati pengguna aplikasi itu kerana sindiran dan reaksi lucunya terhadap life hacks yang dianggap terlalu rumit. Sehingga kini dia mendapat lebih 146 juta pengikut di aplikasi tersebut. Ini pula seorang warga emas selamba memadamkan lilin pada kek hari jadinya menggunakan jari. Perbuatan terbabit mengejutkan ramai terutama tetamu yang kelihatan sebaya dengan wanita berusia 85 tahun itu. Video dimuat naik di TikTok Nakasur. Video itu sehingga kini mendapat lebih 500,000 tontonan. Baik, berita perdana 12 Julai 2022 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.